Assalamualaikum, kami dari kelas DKM1A. Kami akan membentangkan tentang vektor dan skala. Saya Muhammad Faris bin Muhammad Rizwan, 15 DKM 21F 1038. Saya Muhammad Faris Ifran bin Zawawi, 15 DKM 21F 1024. Saya Daniel Hakimi bin Muciri, 15 DKM 21F 1034. Saya Muhammad Dini Ikuan bin Ismail, 15 DKM 21F 1004. Pengenalan vektor. Dalam ilmu matematik, vektor ialah suatu kuantiti yang mempunyai magnitude, iaitu ukuran saiz sesuatu benda dan juga arah sesuatu petunjuk bagi sesuatu kedudukan. Vektor usually lazimnya diwakili temberang garis dengan arah tertentu, atau dari segi grafik dengan satu anak panah menyambung titik permulaan A dengan titik penamat B dan dilambangkan dengan AB ke kanan. Contoh-contoh vektor ialah laju, sesaran, pecutan dan daya. Semuanya mempunyai kuantiti dan arah dalam dimensi. Aplikasi vektor dalam kehidupan sebenar. Dalam navigasi, vektor digunakan untuk menentukan sesuatu lokasi yang hendak dituju dengan kenderaan yang sedang bergerak. Teknologi ini disebut Global Positioning System atau GPS. Oleh itu, vektor sangat memainkan peranan yang penting dalam navigasi. Contohnya vektor yang digunakan untuk sistem navigasi pesawat. Semua pesawat dilengkapi dengan sistem navigasi agar pesawat tidak tersesat dalam melakukan penerbangan. Panel-panel instrumen navigasi pada kokpit pesawat memberikan pelbagai maklumat mengenai sistem navigasi, iaitu maklumat tentang arah dan ketinggian pesawat. Kegagalan sistem navigasi untuk berfungsi boleh mengundang bahaya kepada pesawat seperti pelanggaran dan sebagainya. Contoh-contoh vektor dalam kehidupan seharian. Berikut adalah beberapa contoh vektor dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin tidak asing lagi bagi kita semua. Ketika upacara bendera di hari Isnin, pasukan kibar mengibarkan bendera dari bawah ke atas. Aplikasi vektor bendera seperti sudut 90 darjah. Ketika seorang melakukan olahraga tersebut, mereka akan terjun dengan kemiringan tertentu hingga menginjak tanah. Ketika penerjun menjatuhkan diri daripada kapal, tempat ia jatuh tidak tepat di bawah kapal, tetapi jauh melencong kerana adanya dua vektor daya, iaitu daya graviti dan daya dorong angin. Kami telah memilih untuk menyelesaikan soalan 1 bagi pembentangan ini. Saya akan cuba untuk menyelesaikan soalan 1A, manakala rakan saya akan menyelesaikan soalan 1B. Saya akan menutup kamera sampai sini bagi mengelakkan lagging ataupun delay. Question 1. A boat travel west at a speed 30 meter per second across a river that is flowing south 8 meter per second. What is resultant velocity of the boat? Maksudnya, sebuah bot bergerak ke arah barat pada kelajuan 30 meter per saat merentasi sungai yang mengalir ke arah selatan. Selatan maknanya ke bawah. Apakah paduan hal laju bot tersebut? Sila tunjukkan gambar rajah vektor, pengiraan magnitude dan pengiraan sudut. Gambar rajah vektor di sini, kalau ke arah barat, anak panah ke arah kiri, manakala arah sungai ke arah selatan ke bawah. Di sini 30, ke arah selatan 8. Daya paduan hal lajunya ke arah sini. Saya letakkan sebagai R, resultant. Soalan kedua pula, pengiraan magnitude. Bagi menjawab soalan pengiraan magnitude ini, kita akan menggunakan modulus, iaitu kita akan punca kuasa dudukan hasil tambah nombor tersebut, 30 dan 80. Dan 8. 30 kuasa 2 campurkan dengan 8 kuasa 2 punca kuasa. Kita akan tekan kalkulator. 30 kuasa 2 campur 8 kuasa 2, kita akan dapat 964. Punca kuasakan, kita akan dapat 31. Maknanya paduan hal laju di sini ialah 31. Bagi menjawab sudut pula, kita tutup. Bagi menjawab soalan ni, sudut,
kita akan menggunakan formula theta sama dengan arc tangent lapan per 30. Kita akan tekan kalkulator, shift tangent 8 per 30. Kita akan mendapat 14.9. Kalau kita bundahkan dapat 15. Maknanya di sini sudutnya ialah 15 darjah. 15 darjah ni terletak pada sudut resultant ni. Okey, itu sajalah cara untuk menyelesaikan soalan 1A ni. Terima kasih. Saya akan menyelesaikan masalah bagi equation 1 soalan B. Diberi vektor OP ke kanan bersamaan dengan nilai 3I tolak 2J tambah 2K dan vektor OQ ke kanan dengan nilainya 4I tambah 2J tolak K. Cari sudut di antara OP dan OQ. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita menggunakan kaedah dot product. Mula-mula kita keluarkan nilai bagi OP. OP nilai dia ialah 3I tolak 2J tambah 2K dan nilai bagi OQ ialah 4I tambah 2J tolak K. Formula yang digunakan ialah OP darab dengan OQ sama dengan modulus OP modulus OQ. Sama dengan cos theta. Selepas itu kita letakkan cos theta di hadapan dan kita menyelesaikan masalah di antara dua ni. Kita masukkan nilai 3I tolak 2J tambah 2K darab dengan 4I tambah 2J tolak K. Dan kita akan dapat nilai dia ialah 12 tolak 4 tolak 2 sama dengan 6. Lepas itu kita menyelesaikan masalah di antara OP ni dahulu. OP modulus sama dengan punca kuasa. Kita ambil yang nilai OP ni 3 tolak 2 tambah 2, 3 ni kita kuasakan 2 dapat 9 tambah 4 tambah 4 kalkulator punca kuasa 9 tambah 4 tambah 4 nilai dia ialah punca kuasa 17. Bagi OQ pula ialah
Unsur kuasa, kita ambil nilai dia 4 tambah 2 tolak K. Setiap nombor ni kita kuasakan dengan 2. Kita akan dapat 16 tambah 4 tambah 1. Dan nilai dia ialah unsur kuasa 16 tambah 4 tambah 1 ialah 21. Selepas itu kita selesaikan yang cos theta ni pula. Cos theta sama dengan, kita ambil nilai yang 6 ni tadi, letak di atas, sama dengan nilai di antara punca kuasa 17 dengan punca kuasa 21 letak di bawah. 17 punca kuasa 21. Lepas itu kita sertakan yang bawah ni dahulu dengan cara cos theta sama dengan 6. Yang bawah ni kita darabkan sahaja. Dan kita akan dapat 18.89. Lepas itu kita tinggalkan theta ni sebelah sini. Cos kita pindahkan sebelah jadi cos. Jadi cos 1 sama dengan 6 per 18.89. Dan jawapan bagi untuk shift cos ni, kita tekan kalkulator, shift cos 6 per 18.89 ialah jawapan dia ialah 71.48. Angle di antara OP dan OQ ialah 71.48. Itu saja daripada saya. Secara kesimpulannya, vektor amat penting dalam bidang kejuruteraan dan memudahkan permasalahan dalam geometri 3 dimensi dan memainkan peranan penting dalam bidang matematik. Daripada contoh di atas, jelaslah bahawa terbukti vektor amat berkesan digunakan dalam kehidupan seharian. Melalui pembelajaran vektor, pemikiran kita akan menjadi lebih bersistematik dan mengaplikasikan ilmu vektor dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian. Di samping itu, kita juga dapat menghayati kepentingan serta keindahan matematik di dunia ini. Sekian saja daripada kami. Terima kasih.